dirinya untuk memastikan bacaan kita menjadi bacaan yang terbaik. Kemudian kita cuba membacanya dan beramal dengannya, maka tingkatan-tingkatan amalan-amalan itu akan mengangkat darajat-darajat kita di akhirat kelak. Oleh kerana itu dalam siri memahami Al-Quran ini amat penting bagi tiap-tiap orang yang beriman. Ya, memahami Al-Quran, ya, bermula dengan beriman, kemudian membacanya, kemudian cuba beramal dengannya amat penting. Kerana dalam siri membaca Al-Quran ini sendiri, apabila kita menyaksikan, terutamanya di waktu kita di alam kubur nanti, di antara perkara-perkara yang menarik dalam soalan yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertama, berkaitan dengan kalimah man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Ya. Kemudian yang disebutkan ma dinuka, apakah agama kamu. Kemudian man hadzal rajul ataupun man nabiyuka, maka dikatakan Muhammad. Lalu ditanya kaifa ta'rifuhu, bagaimana kamu mengetahui itu Muhammad Rasulullah. Lalu dikatakan, ya, orang yang di soal itu menjawab, rohnya menjawab, sesungguhnya aku mengenali melalui pembacaan Quran, yakni mengenali Rasulullah dengan membaca Al-Quran. Dengan arti kata lain, ianya memberikan satu perkara yang amat penting bagi kita, ya, mempermudahkan bagi kita untuk menjawab soalan-soalan di alam kubur. Oleh kerana itu Al-Quran jangan dipandang remeh. Kita kena baca walaupun sehari, ya, beberapa kerat yang kita baca. Tidak menjadikan ianya satu perkara yang menyusahkan kita. Kalau satu muka surat diambil 2 minit, kita mempunyai masa terlalu banyak, ya, 24 jam. 2 minit kita tidak mampu untuk menyerahkan urusan ini kepada Allah. Sayang sama sekali. Sayang sama sekali. Apatah lagi jika kita adalah orang yang dikaitkan dengan orang memikul agama ini sebagai ahli sunnah. Kemudian pada hari di mahsyar nanti, Al-Quran ini apabila selesainya beberapa perkara dalam persoalan hisab, lalu diarahkan bagi pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran lalu seperti mana kamu membacanya di dunia. Rattil Al-Quran kama rattalta fid dunya. Bacalah Al-Quran sebagaimana kamu tartilkan di dunia. Oleh kerana itu, kewajipan kita membetulkan bacaan Al-Quran dan mentartilkan bacaan tersebut. Ya, kita baca tu dalam keadaan tartil, yakni makhrajnya betul, hukum hakam tajwidnya betul. Ya, dengan adanya suara. Okey. Kemudian bila kita dah tartilkan Al-Quran, kita berhenti. Lalu dikatakan kepada kita atau pada pembaca, irqi, tambahkan bacaan. Seolah-olah mengisyaratkan kepada kita bahawa jika kita tak pernah menambahkan Al-Quran, itu je kita baca, itulah hak syurga yang bakal kita miliki. Tetapi bila kita membacanya, irqi, baca lagi, maka dibacakan Al-Quran. Ya, bagaimana wallahu a'lam melalui hafazan ke apa, wallahu a'lam, tetapi dikatakan kepada pembaca Al-Quran, irqi, tambah lagi, lalu dibaca sampai berhenti, lalu dikatakan irqi, tambahkan lagi, lalu yang menambahkan sehingga habis Al-Quran. Ada yang tidak mampu menghabiskannya, maka terhenti di situ, lalu dikatakan inilah tempat kamu di dalam syurga. Seolah-olah menunjukkan kepada kita orang yang tak pernah mengkhatamkan Al-Quran, dia akan mendapat kerugian yang besar. Kenapa? Kerana dia terhenti pada surah yang dibaca. Kalau dia baca Qul huwallahu ahad je, ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka itulah had dia. Rugi. Tuan-tuan dan perempuan, rugi. Berapa lama kita boleh tengok TikTok tu? Berapa lama kita boleh tengok Facebook? Berjam-jam. Ya, tak terasa pun penat. Takkan kalam Allah, ya, yang begitu penting untuk jiwa kita, kita merasakan, ya, terlalu lama. Ya, baru baca 2 minit, Masya Allah dah rasa macam berjam-jam. Ini adalah masalah hati kita yang rosak sebenarnya. Oleh kerana itu, ya, iltizam dengan bacaan Al-Quran, walaupun beberapa muka surat sekali baca ataupun satu hari bacakan, khatamkan.
Ya, ianya merupakan satu perkara yang amat penting untuk kita berada di sisi Ar-Rahman nanti, yang apabila dikatakan irqi, tambahkanlah bacaanmu, maka kita tambah sehingga kemuncak bacaan yang terakhir, yakni habis kita baca semua 30 juzuk, maka kita akan tahu di mana syurga yang kita duduk. Ya, subhanallah. Baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung di dalam surah Al-Insyiqaq, ayat-ayat yang terakhir, yang mana ia berkaitan dengan kiamat. Pada awal surah itu membicarakan tentang kiamat. Ini persoalan keimanan. Bila membicarakan persoalan-persoalan yang begini, tuan-tuan dan perempuan, kita memerlukan satu kekuatan dalam diri kita, ialah keimanan ataupun yakin. Kepercayaan, keyakinan amat penting dalam siri kita untuk menjadikan sebagai seorang mukmin yang tegas, orang yang mukmin yang kuat, yang mana kita akan berdiri di atas pendirian itu. Kalau keimanan kita boleh digoncang dengan ayat-ayat yang Al-Quran yang begini, amat menyedihkan. Sedangkan Allah menurunkan Al-Quran ya untuk kita imani, kita berpegang dengan ketegasan. Sebagai seorang ahli sunnah yang ada di akhir zaman, kita memberikan peringatan ataupun khabar gembira. Rasulullah telah menjaminkan kemunculan golongan ini walaupun kecil, yang disebutkan ghuraba di akhir zaman, golongan yang asing. Walaupun golongan ini tak banyak, tetapi pendirian mereka seperti jibal, seperti gunung. Golongan ini akan wujud sepanjang zaman, bermula daripada Rasulullah SAW dan para sahabat yang berdiri seperti gunung yang gagah, gunung yang kuat. Maka golongan ini berterusan dan kita adalah di kalangan di akhir zaman, dan kita mengharap kita termasuk di dalam golongan tersebut. Ianya bukan main-main, kerana fitnah akhir zaman kali ini adalah fitnah yang mencabar. Kerana orang-orang yang tidak ada ilmu, dia tidak mengenali antara hak dan batil. Kerana orang-orang yang hak akan berdiri dengan manhajnya yang lurus, tetapi orang yang batil, dia berdiri dengan pakaian-pakaian yang menunjukkan kononnya dia adalah ulama. Ya, dengan ucapan-ucapannya seolah-olah kita menyangka dia tu seorang yang alim. Tetapi sebenarnya mereka adalah syaitan yang berpakaian dengan pakaian Islam atau pakaian-pakaian ulama. Berbahaya. Apabila kita menyaksikan beberapa fatwa-fatwa yang dahulunya diharamkan golongan tersebut, pada hari ini dihalalkan. Ya, golongan-golongan tersebut, yang mana jelas golongan-golongan tersebut menyeru kepada pengabdian selain daripada Allah, menyeru kepada mensyirikkan Allah dengan secara jelas. Orang yang awam tidak faham, orang yang awam melihat ianya baik, tetapi orang yang berdiri di atas manhaj nabawiyah, manhaj yang tegas ini, mengetahui bahawa ianya sesat. Ianya adalah satu perkara yang dibawa oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab, lalu dia berdiri tegas. Ya, Rasulullah mengingatkan, memuji golongan ini yang akan berlaku di akhir zaman. Lalu dikatakan dalam satu hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyal amrullah. Akan berterusan di kalangan umatku yang akan menegakkan kebenaran. Umatku yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak ada siapa yang boleh memudaratkan dia. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ilmu yang tepat amat penting untuk kita berdiri kukuh. Asas yang betul ini amat penting untuk kita berdiri kukuh untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Kerana kedudukan fitnah akhir zaman sekarang ini bukan sebarangan. Apabila Dajjal bertopengkan ulama-ulama, Dajjal memakai serban, memakai jubah, memakai janggut dan mengeluarkan hadis-hadis dan Al-Quran yang mana mengelirukan masyarakat. Kalaulah tidak ada ulama-ulama yang rasikhun yang telah mewasiatkan kepada kita, ulama-ulama Rabbani yang telah mewasiatkan kepada kita, seperti mana yang diwasiatkan kepada Rasulullah kepada para sahabat, nescaya kita akan tersesat.
Tapi alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah, dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama di akhir zaman dengan para alim ulama, para ustaz-ustaz yang membawa panji-panji Al-Quran dan As-Sunnah sahihah, mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Kalau sekadar memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut akal masing-masing, itulah golongan-golongan Dajjal, golongan-golongan ulama su' yang muncul pada hari ini dan berkembang begitu dahsyat. Tetapi apabila dikatakan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 generasi yang terbaik, maka dia menjadi khusus kepada golongan-golongan yang terpilih ini. Golongan yang terpilih ini, mereka inilah yang memikul manhaj Nabawiyah di akhir zaman, yang disebutkan ghuraba, yang disebutkan masyarakat yang dagang asing, yang mana apabila dia membawa as-sunnah, orang menganggap itu adalah bid'ah. Alhamdulillah ala kulli hal. Satu nasihat kepada penjuang-penjuang, pendukung-pendukung Al-Quran dan As-Sunnah, berdirilah seperti mana gunung berdiri. Jangan berganjak di akhir zaman ini. Kerana apa? Inilah peluang kita membela Rasulullah di akhir hayat kita. Inilah peluang untuk kita menebuskan diri kita dengan syurga yang Allah janjikan, yang akan kita bersama dengan Rasulullah di haud nanti, sehingga di dalam syurga nanti. Jangan biarkan diri kita dalam keadaan kejahilan, dan jangan biar diri kita mengikut golongan-golongan yang sesat. Baik, tetapi ingat, ujian akan datang satu persatu. Ujian akan datang satu persatu yang akan menentukan kedudukan iman kita. Fasbitu. Maka tetapkan, kuatkan, mantapkan. Ya, alaikum bil jamaah. Hendaklah kita dalam kehidupan yang berjemaah sesama kita. Ya, supaya kita tidak lari daripada manhaj yang betul dan lurus ini. Jangan bicara tentang ramainya orang, tetapi bicara tentang benarnya manhaj. Kalau nak bicarakan tentang ramainya orang, kita akan menyaksikan orang-orang yang fasik itu lebih ramai. Tetapi bila kita membicarakan tentang kebenaran, lalu Rasulullah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat menumbangkan golongan yang besar dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, manhaj kita adalah manhaj yang telah ditetapkan supaya mengikut Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahaman 3 generasi yang terbaik. Jadi kita masuk balik dalam bab surah Al-Insyiqaq pada ayat-ayat yang terakhir, yang mana kita telah membicarakan pada ayat yang terakhir itu bermula daripada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Ya, kita ambil sedikit dahulu supaya kita dapat melihat penafsiran yang disebutkan oleh Ibn Kathir di dalam kitab tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-16. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mahu beriman? Dan apabila dibacakan Al-Quran,
Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka beri khabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Baik, dalam ayat ini kita telah membaca tafsirnya, ya, yang berkaitan dengan sumpahan yang Allah bersumpah atas nama makhluknya. Lalu apabila kita memerhatikan balik tentang sumpahan-sumpahan, Allah bersumpah atas nama makhluknya sebagai satu perkara yang mengisyaratkan ada perkara-perkara yang menarik ataupun yang besar pada sumpahan-sumpahan terhadap makhluk-makhluk tertentu. Ya. Adapun kita sebagai seorang yang beriman tidak boleh bersumpah melainkan di atas nama Allah sahaja. Kalau kita bersumpah selain nama Allah, hukumnya syirik. Ya, hukumnya syirik. Tuan-tuan dan perempuan, pastikan kita jelas dalam bab syirik. Belajar dalam bab syirik ini supaya kita tidak terjebak. Kerana ini adalah kaitan kita dengan Tuhan kita. Jangan sampai kita hari-hari kematian kita, ya, tak kiralah hari-hari tua ataupun hari muda, kita tak kenal pencipta kita dengan sebaik yang mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hari-hari kematian kita baru kita nak mengenali Allah seperti mana Fir'aun mengenali Allah pada saat rohnya dah berada di kerongkong. Na'udzubillah. Ya. Oleh kerana itu hendaklah kita mengenali pencipta kita sebelum roh kita sampai di kerongkong. Baru amalan kita diterima. Kalau kita mengenali pencipta kita dah roh sampai ke kerongkong seperti Fir'aun mengenali Allah, mengenali Tuhan Musa dan Tuhan Harun, maka ianya merupakan satu amalan yang tidak diterima lagi. Ini di antara perkara yang menggerunkan. Ya, perkara yang menggerunkan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mengenali pencipta kita dari sekarang. Kita kena mengenali masalah tauhid dari sekarang. Kerana apa? Dia menjadikan pegangan dalam akidah kita. Kena maintain penjagaan ini. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan, maintain itu menyebabkan kita beristiqamah dan cuba mempertahankan tauhid. Bila menyebutkan kalimah Allah tu, kita dah tahu kedudukan Allah itu dengan sifat rububiyah yang maha agung yang bersemayam di atas arash dan mempunyai sifat uluhiyah yang perlu diabdikan dengan cara yang betul, dan sifat asma wa sifat dia yang mana perlu diberikan seperti mana yang dikehendaki. Kalau kita tidak memberikan kalimah tauhid ini dengan cara yang betul, tuan-tuan dan perempuan, na'udzubillah, jangan harap kita boleh mengucap kalimah la ilaha illallah di hari-hari kematian kita. Agak menarik. Allah uji, ya. Allah uji saya balik daripada Mekah, ya, duduk di Pusrawi, Wat Pusrawi, ya. Di Mekah 20 berapa hari ke, di Madinah 7 hari, ya, di balik Malaysia duduk Wat Pusrawi 5 hari. Apa yang menarik dari pandangan ialah saya menyaksikan pada diri saya muhasabah balik. Kita ada amalan-amalan yang kita istiqamah, termasuk zikir pagi, petang, lepas solat apa semua. Istiqamah, alhamdulillah, kita cuba istiqamahkan. Tetapi bila Allah timpakan kesakitan, ya, Allah uji dengan kesakitan yang bertahap-tahap. Kalau sampai ke muncak kesakitan, ya, sampai kita terlupa zikir-zikir amalan-amalan yang dah kita istiqamah pun terlupa. Kadang-kadang teringat tapi tak larat nak buat. Itu yang dah istiqamah. Bayangkan sakit baru sakit dunia ala qadar yang begini, dah terlupa, dah terlepas pandang ataupun dah sampai kita nak baca pun, ya, maksud istiqamah tuan-tuan perempuan pun tahu. Istiqamah ni maintain. Kalau terlepas kita cuba cover balik, ya, yang mana Rasulullah buat, ya, terlepas solat qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur diqada'kan balik.
terlepas solat tahajud diqada'kan balik pada waktu duha. Begitu kedudukan ya, yang mana Rasulullah cover balik. Itu yang dinamakan istiqamah. Yang terlepas kita cuba cover balik. Tetapi waktu kita sakit boleh terlepas. Kenapa? Kerana kesakitan. Oleh kerana itu apabila hadis yang menyebutkan sihat kamu sebelum sakit kamu, muda kamu sebelum tua kamu, ya, kaya kamu sebelum susah kamu, senang kamu sebelum susah kamu, hidup kamu sebelum mati kamu, amat main peranan. Bayangkan pada hari sakratul maut. Pada hari sakratul maut, orang yang nak berhadapan dengan sakratul maut, Rasulullah kekasih Allah, orang yang terbaik di kalangan manusia, makhluk yang terpilih, Sayyidul Anbiya. Apa dikatakan pada hari sakratul maut? Sakratul maut adalah terlalu sakit. Sakit terlalu, kemuncak kesakitan adalah sakratul maut. Ya. Waktu itu apa yang boleh terbayang? Bila kita dah kena sakit yang begini, kita dah terlepas pandang amalan-amalan yang kita istiqamah. Agak-agak sakratul maut bila datang mengejut dalam keadaan yang menyakitkan itu, dan kita memikirkan kalimah la ilaha illallah. Itu yang menggerunkan bagi saya. Menakutkan. Takut kita tak sempat nak menyebut la ilaha illallah kerana memikirkan kesakitan. Takut kita tak mampu untuk membicarakan amalan-amalan soleh yang kita lakukan habis terlepas begitu saja. Na'udzubillah, minta lindung kepada Allah. Ya, minta lindung kepada Allah. Oleh kerana tu tuan-tuan dan perempuan, mesti clear, mesti jelas kalimah tauhid itu. Ya, masalah tauhid beriman kepada Allah mesti clear sebelum kita mati. Supaya kita tidak menjadi seperti mana Fir'aun bila menyaksikan apa yang ditunjukkan sebelum mati dan nyawa kita berada di sakrat, di kerongkong, baru nak mengatakan aku beriman kepada Allah. Waktu tu dah tak berguna lagi. Ya, na'udzubillah. Baik. Jadi dalam ayat ini, ya, kita menyaksikan sumpahan Allah kepada makhluk itu adalah satu perkara yang diambil kira. Kenapa? Ada perkara-perkara yang penting hanya Allah yang mengetahui, yang mana manusia perlu membuat kajian. Kemudian ada pun sumpahan manusia kepada selain daripada Allah dikategorikan syirik. Dia hanya boleh bersumpah atas nama Allah sahaja dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Itu je kalimah. Ataupun wabirabbil ka'bah atau birabbin nas. Itu tak menjadi masalah. Yang penting ialah sumpah itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam sumpah itu kita dah terangkan pada pelajaran yang lepas, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Dah kita bahaskan bahawa waktu senja itu waktunya berlaku apabila matahari tenggelam dan solat maghrib sehingga hilangnya syafaq ataupun warna merah di kaki langit bahagian barat. Ya, hilang itu maka masuklah waktu isyak. Kemudian Allah berfirman juga, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Ya, malam apa yang diselubunginya. Hanya Allah yang mengetahui, tetapi perbahasan ini kita dah terangkan juga termasuk dalam surah Al-Falaq, ya, yang berkaitan malam apabila diselubunginya. Kerana malam penuh dengan perkara-perkara yang menggerunkan, perkara-perkara yang dikaitkan dengan kejahatan. Tetapi malam juga menjanjikan pengampunan kepada orang-orang yang mencari keampunan dari Tuhannya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Dan pada malam itu juga 1/3 akhir malam kita beriman dengan turunnya Allah di langit bumi, dengan tanpa membicara bagaimana kita beriman dengan Allah turun ke langit bumi sambil menyeru kepada hamba-hambanya. Siapa yang meminta akan ditunaikan, diperkenankan. Siapa yang mohon keampunan akan diampunkan. Siapa yang beristighfar memohon keampunan dosa-dosanya maka akan diampunkan. Maka datanglah kita, ya, cuba kita jadikan di antara generasi yang disebutkan sebagai generasi apa yang disebutkan sebagai generasi 1/3 akhir malam, generasi yang terpilih sebagai hamba-hamba yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Kemudian Allah mengatakan lagi, wal qamari idza tasaq, dan apabila dengan bulan, apabila dia menjadi bulan purnama. Ya, ini di antara perkara yang menarik. Kerana apa? Kerana dikaitkan dengan bulan purnama. Bab bulan ni pun sampai ke sudah tak settle. Ya, bulan hijrah, bulan masihi, ya, bulan hijrah, tahun hijrah, nak buat doa selamat apa semua, la ilaha illallah tak habis-habis. Ya, ini di antara masalah kejahilan. Ya, bagi kita alhamdulillah ahli sunnah clear. Ya, clear, cukup datangnya qaul Imam Bukhari dalam bab awal bulan dan akhir bulan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup bagi kita. Dan bagaimana bermulanya tahun hijrah cukup bagi kita. Tetapi jenis yang tidak mahu mencari kebenaran melalui panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dia tak akan jumpa dan dia akan melakukan perkara-perkara yang na'udzubillah, yang disangkakan baik, hakikatnya adalah sesat. Tuan-tuan dan puan-puan, itu beza ilmu, ya. Beza ilmu terlalu jauh, ya, dengan orang yang tak ada ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah katakan, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sama ke? Takkan sama. Saya bidang saya agama, doktor bidang doktor, sama ke? Tak sama. Saya tak boleh masuk bidang doktor dan doktor tak boleh masuk bidang saya. Situ, ya. Tapi berapa ramai yang masuk bidang doktor? Ya. Berapa ramai pakai ubat ni ustaz, kan? Allah, saya dah try ustaz, pakai pil ni, sudahnya ustaz pun terikut. Ya. Ini di antara masalah doktor-doktor sampingan kita. Ya, bila kita tengok memudaratkan. Itu dalam bab doktor. Ya. Bila kita tengok balik kan, la ilaha illallah, kita ni terikut orang kadang-kadang. Disebabkan qaul-qaul, kata-kata manusia ni kita terikut. Ya. Begitu juga dalam bab agama, kita terikut orang kata begini, jahil. Ya, alhamdulillah, yang paling penting kita cuba jadi orang yang berilmu, serahkan, ya, perkara-perkara kepada empunya kemampuan ataupun orang yang layak untuk berbicara. Bila tidak diserahkan, bila diserahkan perkara-perkara yang bukan milik seseorang itu, maka fantazirus sa'ah, maka tunggulah hari kehancuran. Ya, kita bagi baik motor pada orang yang buat roti canai. Habis motor jadi roti canai. Okey, dia takkan boleh. Ingat tu, itu usul bagi orang yang mengetahui tentang agama, ya, tentang ilmu-ilmu ni. Jangan serah perkara yang bukan ilmu pada orang yang tak mampu. Dia akan jadi lain. Begitulah dikaitkan dengan agama. Cuma agama ni dia satu perkara, ya. Na'udzubillah min zalik. Bila kejahilan nak mengeluarkan fatwa, ni sekarang kita dapat tahu ada seorang ustaz mengaku dirinya Tuhan. Saya dapat orang tu minta saya bagi pandangan apa semua. Di kalangan saudara dia mengaku ustaz tu Tuhan. Wah, berat pula dah. Saya cuba mendapatkan maklumat. Ya, kita dapat maklumat, kita cuba uruskan kepada orang-orang yang bertanggungjawab dalam bab ini. Ini di antara penyakit-penyakit akhir zaman. Ya, kira dah ramai dah. Bukan mengaku Tuhan je, mengaku Nabi itu. Dia tak mengaku dirinya Nabi. Tetapi bila dia mengatakan diwahyukan, cukup. Bila dikatakan diwahyukan, dia mengaku dirinya Nabi secara senyap-senyap. Dan ia merupakan Dajjal. Ya, Dajjal yang disebutkan akan muncul Dajjal sebelum Dajjal yang hakikat, yang sebenarnya. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, agama. Bila kita lihat balik agama ni, macam mana ya kita nak sebut? Bagi kita ahli sunnah, alhamdulillah, orang yang berpegang Quran dan sunnah, dia tak banyak bicara. Bila datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih, ya, maka dah tak bicara bagi kita. Sami'na wa ata'na. Itu kan manhaj kita. Ya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Kami akan berdiri, berpegang teguh. Datanglah apa juga, kita nakkan mana dalil. Penting tu. Walaupun orang kata, apa kamu ni sikit-sikit nak dalil. Dah, ini urusan agama. Kerana urusan agama,
adalah urusan wahyu. Urusan yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah membawanya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Dia tak ada guna akal langsung. Akal tak boleh dimasukkan dalam agama. Bila masuk akal, dia akan jadi perkara yang berbahaya. Ya, akal. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ini usul ni dah settle bagi kita, sebenarnya dah settle. Tak jadi masalah dah. Datanglah apa pun amalan-amalan tak ada dalil, stop. Tolak. Kena clear dalam bab ini. Ianya saya amat tertarik dalam bab ini bila dikaitkan dengan kisah Abu Musa Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Okey, kita tengok. Ini kesnya disebabkan apabila setengah, ya, seperti tarikat yang dibawa tarikat Nasyabandi, ya, Haqqani, yang mana ianya telah difatwakan sesat, tiba-tiba halalkan balik. Berbahaya. Ya. Disebabkan perkara-perkara orang-orang yang tertentu. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi, saya tertarik dalam kisah ni apabila mereka melihat apa salahnya. Ini kalimah yang jahat ni. Yang keluar daripada mulut manusia, apa salahnya benda baik. Ini yang jadi masalahnya. Dia menyangkakan semua yang baik itu tak mengapa. Semua yang baik itu adalah agama. Tak. Ya. Bukan semua baik adalah agama. Walaupun nampak seperti agama. Apa yang baik, apa yang Rasulullah katakan, sampaikan, apa yang Allah wahyukan. Itu sahaja. Kalau bab agama. Apabila Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu datang ke Kufah untuk bertemu sahabatnya Abdullah ibn Mas'ud. Ya, dalam pertemuan tu kita tahu. Dia datang, dia singgah ke Masjid Kufah. Dia melihat kelompok-kelompok manusia di dalam Masjid Kufah tu sedang berzikir dengan cara yang lain. Dan kalimah yang disebutkan betul. Ya, kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalimah cantik. Betul, kalimah tu. Tetapi apa dia? Cara tak betul. Nampak ada agama. Cara je. Ingat ya tuan-tuan dan perempuan, ambil poin ni. Kenapa kita akan menyaksikan bagaimana, sikit je, teknikal je. Kita kata teknikal dalam agama. Rupanya dia menyesatkan sampai kesesatannya begitu dahsyat. Hanya sikit je. Apa salahnya benda baik? Itu yang diucapkan. Lalu Abu Musa Asy'ari menyaksikan, dia mengingkari. Tetapi dia tak bercakap. Nampak tak? Ada adab para guru. Ya, ada adab para ustaz, kena ambil perhatian. Ya, dalam bab ini. Jangan ustaz nak jadi tekong semua tempat. Ini tempat ustaz ni, dia pun jadi tekong. Tak boleh. Kena mengalah. Ya, kena duduk dulu, sabar. Ini mentang-mentang dia ustaz, tempat tu ustaz lain punya, dia nak jadi imam. Tak boleh. Jangan. Na'udzubillah, minta Allah lindung saya. Takut benda-benda yang begitu. Ya, ada perasaan ego, ada perasaan apa ya, dalam setengah-setengah manusia yang begini, dengan dia merasakan ada ilmu, dia akan merasakan sesuatu yang na'udzubillah min zalik. Tetapi Abu Musa Asy'ari mendiamkan, lalu dia pergi ke rumah Abdullah ibn Mas'ud dan menunggu sehingga Abdullah ibn Mas'ud keluar, lalu baru dia menceritakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat sesuatu perkara yang agak pelik. Apa dia? Lalu dia menceritakan. Lalu Abu Abdurrahman mengatakan, kenapa kamu tak tegur? Kan? Nampak tak? Lalu Abu Musa Asy'ari mengatakan, aku takut itu adalah arahan dari kamu. Ya. Okey. Jadi ini di antara sebab dia tak tegur, dia menghormati Abdullah bin Mas'ud dan juga dia nak tahu apakah ijtihad ke apa ke. Itu yang dia menyebabkan dia tidak mahu menegurnya. Okey. Kemudian apabila Abdullah bin Mas'ud sampai ke masjid tersebut dan dia menyaksikan kelompok-kelompok tu sedang berzikir sambil mengira dengan batu-batu. Ya. Sambil mengira dengan batu-batu. Macam kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ya, cara dia. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyebutkan amalan-amalan yang tertentu, mesti ada dalil, bukan ikut suka. Ini adalah wahyu.
Ya, apabila kita buat walaupun kita merasakan ianya baik, tetapi di sisi Allah adalah salah. Kenapa? Kalau Rasulullah tak sampaikan, berarti bukan. Yang pernah kita buat subhanallah walhamdulillah, tapi sedap ustaz kan. Oh iyalah, kita ni peminat nasyid, tu yang jadi puncanya. Yes, nak yang sedap-sedap, nak syahdu-syahdu, wah itu lagi syahdu. Ya, kat Mekah apabila saya Dr. Zaimi apa semua tu, kita kata kita tak akan buat benda-benda ni. Ustaz, kenapa ustaz tak buat kat Mina dengan syahdu-syahdu, orang lain buat syahdu? Wah kan, buat syahdu hasbi rabbi, syahdu lah tu kan. Dia nak macam tu. Sudah, macam mana tu? Tanah haram kita nak buat benda-benda begitu, na'udzubillah kan. Tapi dia nak. Ala kulli hal, mereka membuat mengira subhanallah. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ingat, ini amalan dari Allah melalui Rasulullah, bukan cara dari kita, dari akal. Apa salahnya benda ni baik? Kita akan menyaksikan zikir-zikir yang berada di keliling kita macam mana. Ya, itu di antara misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan cara berlagu. Dah salah dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah jadi satu benda yang salah. Kan? Dengan cara yang begitu. Itu belum lagi. Batuk pula kan. Okey? Dah salah. Itu lagi clear salah. Lalu mereka mengatakan, Abu Abdurrahman menyaksikan, Abdullah ibn Mas'ud menyaksikan. Lalu dikatakan, apa yang kau orang buat ni? Lalu mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, kami tidak buat melainkan kebaikan. Nampak ada akal berbicara? Ya, kebaikan. Sedangkan perbuatan itu, apa Abu Abdurrahman mengatakan? Wallahi, jika kamu mengira dosa-dosa kamu confirm, aku katakan Allah akan ampunkan dosa kamu. Tetapi dengan perbuatan yang kamu lakukan ini, apa dia? Tak pernah kami lakukan di zaman Rasulullah SAW. Itu dia bukti yang kuat bahawa para sahabat tidak pernah melakukan cara yang begini, zikir yang begini. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, walaupun kalimah itu zikir, yang mana zikir itu ringkasan kalau kita buat, tetapi ingat, mesti berpandukan dengan panduan wahyu. Tak boleh nak buat ikut suka. Apabila mereka mengatakan kami buat kerana benda ini baik, lalu Abu Abdurrahman mengatakan, berapa ramai orang yang membuat, berapa ramai orang melakukan amalan yang disangka baik tetapi tidak sampai kepada tempatnya. Dan aku takut kau oranglah yang Rasulullah mengatakan golongan yang membaca Al-Quran hanya berada di kerongkong saja. Yakni mereka ahli Quran. Bila disebutkan kepada kita tentang golongan ini, mereka ni ahli Quran. Baca Quran, dai itu lebam. Ya, kesan daripada sujud yang banyak. Tetapi Rasulullah mengatakan apa? Kalbun min kilabin nar. Anjing di antara anjing neraka. Siapa mereka ini? Lalu dikaitkan dengan perawi hadis menceritakan bahawa golongan ini pada hari Nahrawan, pertembungan Saidina Ali dengan golongan Khawarij, dan mereka berpihak dengan golongan Khawarij. Subhanallah, nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Hanya zikir yang sedikit sahaja, dalam bentuk bilangan sahaja, terus terpesong menjadi golongan Khawarij. Nampak tak? Merbahaya. Bab agama bukan bab akal. Bab agama adalah as-sam'u wa ta'ah. Ikut sahaja arahan Rasulullah. Bayangkan bagaimana kelompok-kelompok yang ada di keliling kita berzikir, sambil berjoget, sambil menari, sambil meloncat, sambil na'udzubillah. Kita katakan bahawa takut kepada Allah, ya, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Tetapi ingat, kalau kamu berterusan dalam cara itu, maka dikhawatiri kamu termasuk dalam kelompok golongan yang disebutkan oleh Rasulullah. Hanya Al-Quran sampai di tengkuk-tengkuk saja. Na'udzubillah.
Baik. Jadi di sini amat penting kita melihat balik, ya, sebagai seorang yang beriman mesti berjaga-jaga kerana fitnah akhir zaman begitu dahsyat pada hari ini. Baik, kita lihat balik yang berkaitan dengan bulan apabila jadi purnama. Kemudian Allah menceritakan, ya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat di dalam kehidupan. Ya, ulama tafsir menceritakan dalam bab ini, ya, apabila kita lihat Ibnu Katsir mengatakan selanjutnya mengenai firman la tarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Mujahid, dia mengatakan bahawa Ibnu Abbas berkata, ayat sesungguhnya kamu menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan, maksudnya satu keadaan setelah satu keadaan. Demikianlah Nabi kalian bersabda, ya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa kita terpaksa berhadapan dengan kehidupan yang begitu. Tuan-tuan dan perempuan, kehidupan kita bermula daripada alam yang mana kita tidak dikenali sebagai makhluk yang dinamakan manusia. Bermula daripada sperm ayah dan ovum ibu, lalu bergabung dan akhirnya menjadi kita. Itu peringkat awal. Kemudian berubah daripada, Allah ceritakan semua, terdapat dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun dan juga surah Al-Hajj, menceritakan peringkat-peringkat. Jom kita lihat di dalam surah Al-Hajj yang agak secara langsam atau secara umum diterangkan, ya, supaya kita tahu kehidupan kita dan umur kita bagaimana keadaannya. Okey, cuba buka surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj juzuk yang ke-17, surah yang ke-22. Ayat yang ke-5, Allah berfirman. Ayat ini ditujukan untuk manusia. Kalimah manusia disebutkan bukan kepada orang beriman, orang mukmin saja, ya ayyuhallazina amanu, tetapi ya ayyuhan nas. Nak menceritakan bahawa Allah mengingatkan semua manusia supaya berfikir sedikit, ya, tentang kejadian mereka. Lalu Allah sebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Baik,
Ini adalah peringkat awal. Tak ada air. Tak ada air. Tak ada air. Kat Perak pula. Baik. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa proses awal yang Allah jadikan, kita dah lalu semua. Alhamdulillah kita dah lalu. Confirm kita dah lalu. Ya, peringkat ini. Baik. Allah ceritakan lagi peringkat yang berikutnya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang panjang umurnya sampai sangat tua. Supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Okey. Dalam ayat ni jelas kepada kita bagaimana susunan peringkat-peringkat. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah lalui peringkat yang pertama dalam rahim ibu. Kita dah lalui semuanya itu. Okey, tak apa. Panas lagi. Ke sejuk? Suam. Bismillah. Kita dah lalui. Sekarang kita melalui ayat yang disebutkan di sini juga. Kita melalui alam kanak-kanak. Yang keluarnya alam perut ibu, kita berada di alam kanak-kanak. Ya, macam ni alam kanak-kanak. Yang mana alam kanak-kanak ada peringkat yang Rasulullah sebutkan. Umur 10 tahun. Ya, boleh diarahkan solat 7 tahun, diajarkan solat pada umur 10 tahun, diarahkan solat, dipaksakan solat dan dipisahkan tempat tidur. Sampai dewasa, sampai umur berapa tahun, semua itu ada di dalam program wahyu yang menerangkan apa kaedah-kaedah yang perlu kita lakukan. Dan sehingga umur yang dikatakan umur matang 40 tahun. Ini ada yang belum melalui dan ada yang sedang melalui. Bila masuk umur 40 tahun adalah umur matang. Yang Rasulullah sebutkan dalam ulama tafsir menceritakan wa idza balagha asyuddahu wastawa. Bila sebut balagha asyuddahu wastawa, itu adalah umur 40 tahun hijrah yang mana Rasulullah diutuskan menjadi Rasul. Itu dia umur matang. Maka tuan-tuan dan perempuan, apabila Allah menceritakan dalam ayat ini, di kalangan kamu ada yang dimatikan. Secara umum, ayat ini mengisyaratkan kepada kita, waktu mati tidak ada waktu yang tetap bagi kita. Ada daripada baby, ya, bermula daripada kecil, baby lahir atau sebelum dalam kandungan ibu ke apa, semuanya itu sampai bila-bila tidak ada waktu tetap. Bila-bila ni. Ya, bila-bila masa Allah nak cabut nyawa kita, bila-bila masa. Tetapi apabila dia melepasi umur 40 tahun, dia akan berhadapan dengan umur yang Rasulullah SAW mengatakan, kebanyakan umat aku adalah umur mereka 60 ke 70 tahun. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan, semua kita dah tahu waktu expired date yang Rasulullah tetapkan. Allah dah berikan kepada umat Muhammad kebanyakannya akan berhadapan dengan kematian 60 ke 70 tahun hijrah. Waktu itu adalah waktu kematian. Kalau waktu itu pun kita tak sedar lagi, na'udzubillah, waktu tu masih lagi dengan sibuk game ke, sibuk itu, sibuk ini, urusan dunia, ya, na'udzubillah. Minta Allah bagi petunjuk. Ya, kenapa? 60-70 itu seolah-olah kita dah sampai. Kita daripada Johor nak balik ke Kuala Lumpur. Ya, dah sampai dah. Masuk 60, dah masuk Kuala Lumpur. Kat mana? Tang situ kita cuba cari jalan parking apa semua itu je. Ya, bila kita dah sampai,
parking, maka sampailah ajal kita. Kebanyakan, disebabkan Rasulullah kata kebanyakan. Menggerunkan sebenarnya bagi umur. Macam yang saya dah sampai 50. Dia menuju ke 60. Dah kira tu. Berapa lama tu. Kena pula kita ni duk syok sendiri. Umur kita kira umur Masihi. Sedangkan umur yang dibicara dalam agama adalah hijrah. Itu pasal bila orang pencen umur pun 63. Kan? 60 tahun ke? 60 tahun kan pencen? 60 tahun pada tiap-tiap 20 tahun Masihi bersamaan setahun. Jadi 21 tahun hijrah. Jadi kalau 40, 42 hijrah. Kalau 60, 63 hijrah. Berarti waktu tu adalah umur Rasulullah wafat. Pencen-pencen macam hamba Allah tu. Pencen, Alhamdulillah aku dah pencen selama berapa hari mati. Mati tak dan nak guna duit pencen, duit apa semua. Nak mengisyaratkan 60 ke 70. Alhamdulillah Allah lebihkan. Segelintir manusia dilebihkan 70. Tuan-tuan dan perempuan, bila lebih 70, apa Allah katakan di sini? Allah katakan, di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai nyanyuk. Okey? Supaya tidak mengetahui lagi sesuatu apa pun yang dahulunya telah diketahuinya. Ini adalah fitnah. Siapa nak lebih umur, ambillah lebih umur. Tetapi dia berhadapan dengan waktu yang dikatakan nyanyuk. Ya na'udzubillah, nyanyuk. Nyanyuk adalah fitnah kepada anak-anak. Nyanyuk adalah fitnah kepada orang yang kena nyanyuk dan juga orang yang menjaga orang nyanyuk. Kalau bukan diwarisi anak-anak yang soleh, orang yang bertanggungjawab, jangan harap dia akan dijaga dengan baik. Oleh kerana itu Rasulullah SAW memohon doa dan mengarahkan kita memohon doa supaya tidak sampai usia kita bertahap nyanyuk. Ya, penting tu. Kita berdoa kepada Allah supaya tidak dikembalikan dalam keadaan arzalil umur ataupun dikembalikan sampai nyanyuk, dah tak kenal apa-apa. Yalah setengah orang Alhamdulillah sampai 90 tahun lebih pun hidup boleh lagi ya. Ya, apa dia minda dia masih boleh berfikir, cara bercakap apa semua. Itu segelintir. Tetapi kebanyakan dalam usia yang begini, usia yang dah penat dan nyanyuk, na'udzubillah. Cuma nak bagi tahu bahawa kematian tidak menunggu usia, tetapi barang siapa yang dah sampai ke 40 menuju 60, ia berada di waktu emas sangat-sangat yang mesti dipersiapkan diri dia. Kemudian barang siapa yang dah sampai 60 bersiap sedia sahaja. Ya, bersiap sedia dengan amalan-amalan soleh. Tingkatkan amalan soleh, tak kira lah amalan itu fardu kifayah ke fardu ain apa juga. Ya, tingkatkan dan kena banyak menjaga dirinya supaya tidak terjebak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi itu dia maksud la tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi pilihlah kita ni berapa tahun lagi kita nak hidup, ya pilihlah. Tetapi Allah dah tetapkan ajal kita dan perjalanan seterusnya akan diwarisi oleh anak cucu kita pula. Baik. Cuma yang menjadi masalahnya kita akan dihisap dengan apa yang kita lakukan sebelum kita mati. Dan bila kita mati, habislah. Amalan terhenti, maka dihisapkanlah. Kemudian dalam ayat yang berikut kita habiskan ayat ini. Wa idza fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mahu beriman? Dan inilah realiti kehidupan yang mana kita beriman dengan apa yang Allah aturkan dan kita tidak boleh nafikan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, bila usia kita setelah meningkat, ya jangan kita ubahkan kehidupan kita. Kita nak menafikan bahawa kita ni dah tua. Ya, jangan kita nafikan. Kalau ada beruban, berubanlah. Ya, maka jangan dicabut-cabut uban tu. Ya, atau dihias dengan cara yang tidak dibenarkan syarak. Maka kita kena menerima hakikat bahawa kita dah tua. Kalau dulu orang panggil abang, hari ni dia panggil pakcik, jangan marah. Ya, nasiblah. Baik. Ya. Panggil ustaz dia marah. Tak apalah. Pasal dia tidak mahu dipanggil ustaz, okeylah. Baik.
Kemudian Allah mengatakan, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang kafir itu mendustakannya. Ini di antara ayat-ayat yang disunnahkan bagi kita sujud. Ya, di antara perkara yang amat penting, ya, ayat ini adalah ayat yang mengarahkan kita bersujud. Walaupun dia tidak wajib, tetapi ia merupakan pilihan yang terbaik. Dan bila kita bersujud, maka apa yang dikatakan? Syaitan akan menangis. Ya, syaitan akan menangis apabila kita bersujud pada ayat-ayat sujud. Lalu dikatakan, syaitan ini mengatakan, sesungguhnya aku diarahkan untuk sujud kepada Adam, aku tak nak sujud. Tetapi kamu diarahkan Allah supaya sujud, lalu kamu sujud. Bagi kamu syurga, bagi aku neraka. Ini di antara perkara yang agak menarik, ya, bila sampai ayat-ayat sujud, kita bersujud. Ya, baik. Kemudian orang-orang kafir memang tidak akan bersujud, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyi di dalam hati mereka. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang menyimpankan, ya, kebencian mereka kepada Rasulullah dan mereka mengakui Al-Quran. Ya, kalau kita menyaksikan penafsiran Al-Quran sebenarnya di kalangan orang-orang kafir Quraisy, ya, bila dengar ayat Al-Quran mereka macam terpukau. Ya, bila sampai ayat sujud, mereka sujud, tak sedar perbuatan mereka tu, ya, tetapi mereka mengingkari juga ayat Al-Quran. Maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini fabashshirhum bi'adzabin alim. Satu kalimah basyir, ya, busyra, khabar gembira asalnya, tetapi digunakan sebagai satu balaghah ataupun sebagai satu penggunaan mainan bahasa ni, ya, supaya kamu orang kafir merasakan satu penghinaan. Khabar gembira kepada kamu azab yang pedih. Ini perli ni kan, ya, kabar gembira kepada kamu, kamu masuk penjara. Apakah itu khabar gembira? Kan? Itu perli. Begitulah yang diberikan kepada orang kafir, yang mana dikatakan maka beri khabar gembiralah kepada mereka dengan azab yang pedih, tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Okey, ini di antara perkara yang amat penting bagi kita yang beriman dan beramal soleh, yakni beriman dengan iman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, apabila Allah mengatakan beriman, beriman sebagaimana Rasulullah dan para sahabat beriman. Dia tak ada sifat 20 ke sifat Asy'ariyah ke Maturidiyah. Tak. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad beriman, sesungguhnya mereka itu mendapat petunjuk. Itu je kaedah dia. Ya, beriman dan beramal soleh. Apa yang dimaksudkan amal soleh? Ittiba'us sunnah, mengikut cara Rasulullah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus, yakni kemuncak pahala itu adalah syurga, dan kemuncak nikmat syurga apa dia? Melihat wajah Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk melihat wajahnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapat faedah yang besar dan menjadikan ia sebagai manhaj kita untuk berpegang, menjadikan diri kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka